Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syazwani binti Ahmad Nasir. Nombor matrik saya iaitu 278901. Saya akan menerangkan tentang Cognitive Dissonance Theory atau dalam bahasa Melayu iaitu Teori Dissonance Kognitif. Theory of Cognitive Dissonance 1957 diasaskan oleh Leon Festinger pada anggaran 60 tahun yang lalu. Teori dissonance kognitif yang diterbitkan oleh Festinger ini merupakan satu daripada teori yang paling berpengaruh dalam psikologi sosial Jonas 1985. Teori ini berjaya menghasilkan ratusan kajian yang banyak iaitu mempelajari tentang penentu sikap dan kepercayaan, kesan perselisihan faham dalam kalangan orang, akibat keputusan, penghayatan nilai dan proses psikologi penting lain. Antara kisah di sebalik penciptaan teori yang diterbitkan oleh Festinger pada tahun 1957, teori dissonans bermula dengan postulat bahawa pasangan kognisi iaitu elemen pengetahuan boleh menunjukkan relevan atau tidak relevan antara satu sama lain. Jika dua kognisi itu relevan antara satu sama lain, maka ia menjadi konsonan atau disonan. Dua kognisi merupakan konsonan jika satu mengikut daripada yang lain dan mereka sumbang jika sebelah hadapan bertentangan satu kognisi mengikut daripada yang lain. Manakala kewujudan disonansi yang disebabkan rasa tidak selesa secara psikologi boleh mendorong seseorang untuk mengurangkan disonansi dan boleh membawa untuk mengelakkan maklumat yang mungkin dapat meningkatkan disonansi. Hal ini dikatakan demikian kerana semakin besar magnitude disonansi, semakin besar tekanan untuk mengurangkan disonansi. Festinger menggunakan istilah yang sama iaitu dissonance adalah menunjuk kepada percanggahan antara kognisi dan ketidakselesaan psikologi. Dua konsep ini adalah berbeza secara teori dan merupakan yang pertama dirujuk sebagai ketidakkonsistenan kognitif. Seterusnya saya akan menerangkan tentang perspektif iaitu termasuk dalam pasca positivis, interpretif, kritikal atau normatif. Terdapat beberapa perspektif yang boleh dinyatakan iaitu teori perspektif kendiri. Ben 1967-1972 berpendapat bahawa kesan dissonans adalah bukan hasil daripada motivasi untuk mengurangkan ketidakselesaan psikologi yang dihasilkan oleh dissonans kognitif. Namun, ia dihasilkan daripada proses bukan motivasi iaitu orang hanya membuat kesimpulan sikap mereka daripada tingkah laku mereka dan keadaan tingkah laku itu berlaku. Oleh itu, teori persepsi kendiri ini menjelaskan kesan insentif yang ditemui oleh Festinger dan Carl Mills 1959 yang mengendalikan bahawa orang menggunakan tingkah laku secara terang untuk menilai sikap mereka jika syarat luaran seperti insentif tidak dilihat sebagai mengawal tingkah laku. Namun begitu, mereka tidak menggunakan tingkah laku secara terangan untuk menilai sikap mereka jika luaran isyarat dilihat sebagai mengawal tingkah laku. Hal ini menerangkan bahawa insentif kecil tidak dilihat sebagai mengawal tingkah laku, manakala insentif besar dilihat sebagai mengawal tingkah laku. Akaun teori alternatif ditawarkan bagi kesan yang diperoleh dalam eksperimen dissonans ialah teori pengurusan kesan. Tedeschi, Settlers dan Bonorma 1971. Tafsiran ini menerangkan tentang sikap kelihatan berubah kerana orang ingin mengurus tanggapan orang lain. Hal ini kerana mereka cuba mencipta kesan yang mengelak daripada tanggapan yang tidak baik dengan kelihatan mempunyai sikap yang konsisten dengan tingkah laku mereka. Akaun teori alternatif ini menganggap bahawa perubahan sikap yang berlaku dalam eksperimen dissonans adalah tidak tulen dan bahawa peserta dalam eksperimen yang hanya kelihatan mengubah sikap mereka selepas itu tingkah laku berlawanan untuk mengelak daripada dipandang tidak baik oleh penguji.
Seterusnya, beberapa penyelidik menyatakan kebimbangan tentang kaedah terhadap eksperimen disonans pada tahun awal penyelidikan. Terdapat cadangan bahawa masalah metod menyumbang kepada kesan yang dikaitkan dengan disonansis. Chapters dan Chapters 1964, dan penyelidik menjawab terhadap kritikan ini dan ditangani oleh Wickler dan Brehm 1976. Terdapat penyelidik yang telah mencadangkan tentang penyebaran kesan alternatif adalah Artifact, Cheng dan Reasons 2010. Pada masa itu, mereka telah berhujah bahawa penilaian sikap adalah fungsi sikap sebenar dan ralat pengukuran dan boleh mengubah daripada ketetapan kepada keputusan pasca. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang idea utama dan prinsip teori. Idea teori kognitif disonan ini bertujuan untuk mengurangkan kekeliruan dalam diri individu kerana ia melibatkan 3 faktor utama, iaitu keyakinan, tindakan dan pemikiran. Yang pertama iaitu pendedahan selektif, iaitu mencari maklumat yang konsisten dengan 3 faktor, iaitu keyakinan, tindakan dan pemikiran. Yang kedua iaitu perhatian terpilih, memberi perhatian kepada maklumat yang tertentu yang konsisten dengan kepercayaan, tindakan dan pemikiran seseorang. Yang ketiga iaitu tafsiran pilihan, mengurangkan kekeliruan dalam mentafsir maklumat yang tidak jelas supaya ia kelihatan konsisten dengan kepercayaan, tindakan dan pemikiran. Dan seterusnya, yang keempat iaitu pengkalan selektif. Ia berlaku apabila individu tersebut hanya mengingati maklumat yang konsisten dengan kepercayaan yang dia miliki. Akhir sekali, saya akan menjelaskan tentang gambar rajah teori. Berdasarkan gambar rajah di atas, dia menerangkan bahawa individu cuba membawa diri kepada kedudukan konsisten sebagai matlamat akhir sikap. Hal ini kerana perbuatan dan kepercayaan yang mereka rasakan adalah cenderung membuatkan keadaan tidak seimbang, iaitu disonansi. Kedudukan yang seimbang boleh dicapai apabila seseorang itu berusaha untuk mengubah kepercayaan, tindakan dan persepsi terhadap sikap. Seterusnya, teori disonan kognitif ini menerangkan tentang pada perubahan watak individu untuk mencipta titik keseimbangan antara sikap dan tingkah laku. Oleh demikian, perubahan sikap merupakan hasil daripada ketidakkonsistenan psikologi tentang sesuatu yang tidak diketahui seseorang, cara tindakan seseorang dan cara menangani ketidakkonsistenan tersebut. Sebagai kesimpulan, disonan kognitif merupakan ketidakseimbangan perasaan. Teori dicipta apabila terdapat dua kepercayaan tidak konsisten, individu mengalami konflik kognitif yang membangkitkan secara negatif yang dikatakan disonans. Teori disonans ini merupakan pemikiran psikologi sosial dengan menekankan peranan kognitif dalam tingkah laku sosial. Teori ini penting kerana menyediakan rangka kerja pertama yang boleh diuji untuk membentuk konsep bagaimana koneksi boleh dimotivasikan dan bagaimana koneksi yang bermotivasi boleh menghasilkan beberapa bentuk tingkah laku sosial yang menarik. Oleh itu, teori ini membantu kita dalam dan di luar psikologi sosial bagi merenungkan aspek-aspek yang berpotensi tidak menarik dalam minda manusia. Hal ini boleh dikatakan demikian kerana pengaruh teori disonan jauh melampaui bidang psikologi sosial. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.